بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah taala dalam keadaan berada dalam satu barisan, sebagaimana mereka seumpama bangunan yang teguh. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada malam ini yang dikasihi tetamu kita Tan Sri Khadir Sheikh Fadil, bekas Menteri Penerangan Malaysia, yang sekarang berada bersama dengan NGO Amanah, yang dikasihi yang berhormat Dr. Nik Mazian, yang di-Pertua PAS kawasan Pasir Putih merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dunkaan, yang berhormat Fadil Ustaz Muhammad Hussein, Ahli Parlimen Pasir Putih, yang berhormat Dr. Saiful Bahari, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Selising, yang dikasihi kepada saya Al-Fadhil Ustaz Ridwan Maknur, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan Pasir Putih, sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah taala kerana dalam kesempatan ini kita diberikan peluang oleh Allah taala untuk sama-sama kita berkumpul, kita berada di dalam majlis penerangan isu-isu semasa pada malam ini dalam rangka gerak kerja kita memberikan penerangan tentang isu semasa, dan kita mempertahankan Parlimen Pasir Putih serta mempertahankan kesemua dun yang berada dalam Parlimen Pasir Putih, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam pilihan raya akan datang ini, sekali lagi insya-Allah kita akan catatkan kemenangan gilang gemilang 5-0 lawan UMNO. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah tuan sekalian. Malam ni Kelantan lawan Perak, Kelantan menang 6-0. Alhamdulillah tuan sekalian, bagi kita bola ni tak ada masalah. Kelantan menang pun tak apa, Perak kalah pun tak apa. Yang penting UMNO kalah. Alhamdulillah tuan sekalian, kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk berada di sini pada malam ini, dan saya mengambil masa sepantas mungkin untuk menyampaikan mesej-mesej yang saya telah sediakan pada malam ini bagi memberikan peluang kepada Tan Sri untuk memberikan penerangan sebaik mungkin, sejelas mungkin kepada kita kenapa perlu untuk kita tolak UMNO dan Barisan Nasional. Saudara saya Kekanda Fadil Ustaz Ridwan Maknur telah menjelaskan bagaimana perubahan berlaku di seluruh dunia. Di Mesir, tuan-tuan sekalian, Presiden baru Dr. Muhammad Mursi menang dalam pilihan raya melawan Ahmad Syafiq yang merupakan calon daripada rejim Pro Mubarak. Saya teringat kata-kata Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestin, menyebut dalam satu kata-katanya, beliau menyebut, ajaban li sujudi Misr dakhala fiha Yusuf alaihi salam wa kharaja minha malikan ala Misr, wa dakhala fiha Muhammad Mursi wa kharaja minha malik raisan ala Misr. Kata Ismail Haniyah, aku kagum dengan penjara Mesir. Telah masuk ke dalam penjara Mesir Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf keluar daripada penjara Mesir menjadi Perdana Menteri Mesir. Hari ini Muhammad Mursi masuk ke dalam penjara Mesir di era Mubarak dan keluar daripada penjara Mesir menjadi Presiden Mesir. Alhamdulillah. Tuan-tuan, demikianlah hidup ini digilirkan oleh Allah Ta'ala. Hidup ini merupakan putaran yang digilirkan oleh Allah. Kalau seorang banduan boleh menjadi presiden, maka apa peliknya
Perdana Menteri Malaysia daripada bekas banduan. Pelik ke tidak tuan sekalian? Tak pelik, dan lebih tidak pelik Perdana Menteri pada hari ini tiba-tiba menjadi banduan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah lusa jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya akan berangkat ke Mesir bersama dengan rombongan yang akan diketuai oleh Datuk Timbalan Menteri Besar untuk membawa surat tahniah daripada Tuan Guru yang ditulis dengan tangan dalam bahasa Arab, disampaikan serahan tangan kepada Muhammad Mursi. Masuk ke Istana Presiden, kami hubungi ikhwan muslimin tuan-tuan sekalian di Mesir, insya-Allah laluan ke Istana Presiden nak jumpa dengan Mursi. InsyaAllah ada peluang dalam perjumpaan yang dijadualkan 11 hari bulan ini, hari Rabu. Tuan-tuan sekalian, dulu pelajar Malaysia kalau lalu ke depan Istana Presiden Mesir, ambil gambar saja sudah ditangkap. Ambil gambar saja kena tangkap. Hari ini insya-Allah kita masuk menyampaikan ucapan tahniah bersama dengan Datuk Seri Presiden Tuan Guru Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang akan bersama-sama dengan rombongan kerajaan negeri Kelantan. Tuan-tuan sekalian, Mursi menang di Mesir. Alhamdulillah tuan sekalian, kekanda saya sudah ceritakan tadi, perubahan berlaku di Mesir insya-Allah. Rakyat Mesir dengar berita Mursi menang, mereka keluar daripada kereta mereka, sujud di atas jalan raya menandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan dengan kerajaan terdahulu cukup banyak. Tuan-tuan sekalian, saya tunjukkan gambar. Ini di sebelah kiri anak perempuan kepada Hosni Mubarak. Di sebelah kanan anak perempuan kepada Mursi. Di sebelah kiri Rosmah Mansur Mesir, isteri kepada Mubarak, dan di sebelah kanannya isteri kepada Mursi. Ini perubahan yang berlaku tuan sekalian, dan insya-Allah tidak mustahil perubahan seperti ini akan berlaku di Malaysia selepas pilihan raya umum yang akan datang. Boleh ke tak boleh? Boleh insya-Allah. Kita Kelantan diserang dengan pelbagai isu. Yang terbaru tuan-tuan sekalian, macam mana dalam isu hudud, seorang adun daripada Johor, Datuk Ayub Rahmat, adun Kemelah, tiba-tiba tak semena-mena mencadangkan di dalam Dewan Undangan Negeri supaya Johor laksanakan hudud. Dia cadangkan Johor laksanakan hudud, dan dia sebut dalam kenyataannya 20 Jun, apa dia sebut? Saya cabar Kelantan, sokong saya kalau Kelantan ikhlas. Dia cabar Tok Guru sokong dia. Dia cabar Tok Guru ni sokong kenyataan dia nak buat hudud. Barangkali di dalam perkiraan politik sempitnya bahawa Tok Guru tidak akan sokong. Dia kira-kira dalam politik dia ni Tok Guru tak sokong. Tuan-tuan, bila saya bagi kelihatan akhbar pada Tuan Guru bahawa di Johor, seorang adun Johor cadang supaya dilaksanakan hukum hudud, Tok Guru waktu bit kenyataan tahniah kepada UMNO Johor. Kita bagi tahniah, Tuan Guru bagi tahniah kepada UMNO Johor kerana laksanakan hudud. Datuk Harun Taib, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, bagi kenyataan kita sokong kalau Johor nak laksanakan hudud. Johor hudud bukannya isu nak berlumba di antara Johor dengan Kelantan, bukan isu nak tunjuk siapa lebih Islam, tidak, tapi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang tidak sokong siapa? Presiden MCA Chua Soilek. Apa dia sebut? Dia sebut antara lain, the Johor UMNO adun must have run out of ideas and out of his mind. Maksud apa dia? Adun UMNO yang cadangkan hudud di Johor ini telah kehabisan idea ataupun hilang akal. Saya ulang sekali lagi, Chua Soilek menyatakan bahawa adun UMNO yang cadangkan hudud di Johor adalah hilang akal. Dalam erti kata lain sebagai gila. Duk mana UMNO, duk kampung duk mana? Chua Soilek kata UMNO ni gila. Adun UMNO gila kerana nak laksanakan hudud. Tuan-tuan, di mana perkasa? Mana NGO yang sokong UMNO? Mana dia pemuda UMNO yang sokong jekak 45 dan jekak lah kata? Mana keris pemuda UMNO mana? Kita tanya pemuda UMNO tuan sekalian. Tuan-tuan, ini Chua Soilek. Sebab tu tuan sekalian, Chua Soilek ataupun MCA terkenal dengan perangai anti-Islam, dan inilah yang didokong oleh UMNO. Tuan-tuan, pada
27 Jun minggu lepas, 2 minggu lepas, saman daripada MCA kepada Kerajaan Kelantan dalam isu judi telah dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Alhamdulillah. Saya nak sebut rentetan isu ini. 21 tahun kita mengharamkan premis judi, kita haramkan premis loteri, tuan-tuan sekalian. Tahun lepas Datuk Seri Chua Soilek hubungi kami di Pejabat Menteri Besar. Saya nak jumpa dengan Tok Guru Ni Aziz, saya nak jumpa dengan Menteri Besar. SU dia hubungi, kita kata boleh, tak ada masalah nak jumpa, tapi Chua Soilek bagi syarat, saya nak jumpa dengan Tok Guru Ni Aziz, nak jumpa dengan MP, syaratnya sore sama sore. Dia pula beri syarat, syaratnya sore sama sore. Wartawan tanya saya, macam mana boleh ke tak jumpa? Saya kata kalau seorang sama seorang kita tidak benarkan, sebab rekod Chua Soilek ni sore sama sore cukup buruk. Saya sebut pada wartawan. Keluar Malaysia kini, Autobik Malaysia kini, terus dia telefon. Dia kata tak apalah, kita pergi ramai-ramai. Dia datang beramai-ramai. Tok Guru tak turun, Esko turun bagi penerangan kenapa Kelantan halang premis judi dan loteri. Chua Soilek kata kami akan saman Kerajaan Kelantan. Julai 2011, 20 Julai 2011, saman difailkan oleh ahli jawatan kuasa MCA di mahkamah di Kuala Lumpur, saman Kerajaan Kelantan kerana haramkan loteri. Pada waktu MCA saman kita, di mana pemuda UMNO? Mana dia tauke-tauke berah jati yang mari ceramah sehari dua? Mana dia pemuda-pemuda UMNO yang hebat membela agama, bangsa dan negara? Semua tak ada belakang. Sekarang alhamdulillah saman MCA ditolak, tuan sekalian. Sebab tu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam isu hudud, tuan sekalian, di mana Najib Tun Razak? Najib di mana? Bapa tak kecek bela adun UMNO Dun Kemelah? Mana Muhyiddin? Mana dia pemuda UMNO yang hebat, Julai Halah kata? Mana ahli Parlimen Pasir Mah di mana? Julai Halah kata habis ke, siapa masuk parlimen tidur juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah faham orang Pasir Putih. Tuan-tuan dirahmati Allah taala. Ini isunya. Sebab tu dalam isu hudud ini, UMNO kehabisan idea, UMNO kehabisan modal untuk nak memburukkan PAS tanpa kata rakyat. Isu kedua yang saya nak sebut pada malam ini, tuan sekalian, ialah isu macam mana sebuah kenyataan. Ni nak sebut tentang hudud. Isu hudud saat ni, tuan sekalian, macam mana UMNO nak laksanakan hudud. Dalam parlimen didedahkan cukai judi dan minuman keras. Input ataupun pendapatan daripada judi dan minuman keras dari tahun 2006 hingga 2011 24.4 bilion. Malaysia pungut hasil daripada judi dan minuman keras 2006 sampai 2010 24.4 bilion sumbangan pada kewangan kerajaan negara Malaysia. Macam mana nak laksanakan hudud? Kalau UMNO nak laksanakan hudud, tuan-tuan sekalian, lama dah dia boleh buat. Dia boleh buat lama dah. Tengok macam mana pemimpin tertinggi UMNO. Saya bawa gambar yang disiarkan dalam TV3. Tengok atas kepala tekok Najib ada gapo dia? Ada gapo atas tekok Najib? Sekali dia pakai bush jacket, biasa dia pakai baju kemeja. Hari tu dia pergi ke Pahang pakai t-shirt. Tengok atas tekok dia ada gapo dia? Ada rata atas sekarang. Bila kita zoom dekat gambar pakai t-shirt, ada rata atas kepala tekok. Dia rata ni bukan rata cacing moci. Bukan rata cacing, rata sungguh. Bila gambar ni tersebar, ingat insaf dah, dalam himpunan beliau pakai rata juga. Tuan-tuan, inikah yang nak kita lantik sebagai pemimpin kita? Ni isteri dia, tengok pula isteri lagu mana. Tuan-tuan sekalian, bandingkan dengan isteri pimpinan kita. Cuba banding dengan isteri pemimpin-pemimpin kita, mana lebih sejuk ngelih. Tapi semua ni halal pada UMNO. Yang sesat ialah kita. Dia buat wacana di Terengganu, wacana PAS, Parti Ajaran Sesat. Ni di Terengganu, dia buat PAS, Parti Ajaran Sesat.
Seorang sahabat saya email gambar. Dia kata, Ustaz, ini banner yang digantung di Kemaman, Terengganu. PAS, Parti Ajaran Sesat. Ejo Jawi pun salah. PAS, Port Alexandre, PAS. Parti Ajaran Sesat. Oh, jahil susu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kalau UMNO nak bawa Islam, lama dia bawa, tapi Islam bukan budaya UMNO. Tengok himpunan jutaan belia di Putrajaya, kumpulan K-pop yang dia undang, tengok macam mana tarian dia. Najib sendiri hadir. Saya terpaksa kalah merah bawah, takut tuan-tuan cabut piah malam ni. Tuan-tuan, ini video yang saya nak tunjuk dah sekarang. Video yang ditayangkan di Korea, di TV Korea, liputan. Ni tengok. Ini dalam berita Korea. Macam mana pertunjukan kumpulan K-pop di Putrajaya tu sekarang. Tak payah bunyi, mengko tak faham bahasa Korea apa kita ni. Tuan-tuan sekalian, berita Korea buat liputan terhadap pertunjukan kumpulan K-pop ni di Putrajaya. Allahu Akbar. Ni ke umat Islam wasatiyah? Pilih kata. Nah, Allah Ustaz, ni untuk orang bukan Islam. Mana ada orang Islam? Tak tengok siapa dia hok duk nampak sekali. Nah. Hok duk nampak depan tu depan lah. Ni di antara hadirin yang ada sekali semasa tengok. Ni siapa dia? Tengok kamera ambil gambar. Siapa dia tu? Siapa dia? Datuk Syabri Cik. Tengok belakang dia, siapa dia? Najib, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa dia? Dalam pertunjukan kumpulan K-pop yang pakai skirt atas pada pohon ni, Najib Al-Wasatiyah hadir sekali. Ini jelas menunjukkan UMNO bukan nak pada Islam. Kita nak supaya ahli UMNO di bawah ni jawab. Penceramah UMNO jawab. Ni sedap duk main isu agama. Ada seorang Tok Guru, dia kata dia Tok Guru lah, betul ke Tok Guru tak tahu. Daripada Pondok Geting. Dia ceramah kata dia orang bawa audio mari jumpa saya. Gapo ceramah dia sebut, dia kata, tuan-tuan sekalian, saya mimpi satu malam, kata dia. Satu malam saya mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mari jumpa saya dalam mimpi. Nabi Muhammad ketuk atas kepala bau saya dekat 30 kali, pesan ke saya, betul dah UMNO hak dia pilih. Ni bukan rekaan, ada audio, ada rekaman tu sekarang. Allah, jahil tu ke. Nak pelawak siapa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab tu kita, agenda kita jelas. Kita bawa Islam. Ini agenda UMNO. Buat tarian atas petah, naik alah kata wanita UMNO pakai lecu, habis segala warna ada belakang. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, daripada isu ini, ini halal. Tarian lagu ni halal pada UMNO. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, saya pindah pada isu yang kedua. Setuju ke tak tunjuk kad merah pada Najib? Tuan-tuan sekalian, isu yang kedua, 2-3 minggu lepas, dalam 2 minggu lepas lebih kurang, sikit lagi saya masuk. Kelantan dikatakan mundur 40 tahun. Seorang profesor, Dr. Kamarudin Kaca nama dia. Dia waktu big statement kata Kelantan mundur 40 tahun. Kelantan ni mundur 40 tahun ke belakang, kata dia. Tak maju Kelantan ni. Inilah dia juga statement yang dikeluarkan oleh pimpinan UMNO. Malam ni tuan sekalian, saya akan jawab secara ringkas. Betul ke tidak Kelantan ni mundur? Saya jawab dalam kenyataan saya. Kalau dia kata Kelantan mundur 40 tahun, bapa tak kata 100 tahun mudah selalu. Tuan-tuan, betul ke tidak Kelantan ni mundur? 40 tahun dia sebut. Tuan-tuan, baik, apa isu yang dia sebut Kelantan ni mundur? Kalau isu bangunan baru muncul di Kelantan. Tuan-tuan pergi ke Kota Baru, bangunan baru, Kolej Master Skill yang terbesar di Malaysia ada di Lembah Sirih. Kolej cawangan yang terbesar di Malaysia dia buat di Lembah Sirih. Kalau orang Kelantan tak ada duit, mana ada pelabur sanggup melabur di Kelantan? Ada cabin mall dengan pusat-pusat membeli belah. Kalau ini yang dikatakan sebagai pembangunan, maka kita telah membangun. Baik, kalau ni di Sabah, hak ni membangun juga ni.
Tuan-tuan sekalian, baik. Dari sudut data, kita nak sebut dari sudut data. Betul ke tidak Kelantan ni mundur? Saya bawa pada malam ini tuan sekalian satu petikan daripada laman web. Laman web Unit Perancangan Ekonomi Kerajaan Malaysia di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri. Laman web Unit Perancangan Ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tuan-tuan, data ini bukan daripada Harakah, bukan daripada akhbar parti, bukan daripada markas parti. Data daripada laman web Unit Perancangan Ekonomi. Tuan-tuan balik buka, dan laman web ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ada satu jadual, iaitu jadual ke-6, insiden kemiskinan mengikut etnik, strata dan negeri Malaysia 1970 dan 2009. Sehingga 2009 dia buat data dia. Negeri-negeri ini ada indeksnya masing-masing. Kelantan indeks kemiskinannya 4.8. Tinggi daripada Kelantan negeri mana? Negeri Perlis 6.0 indeks kemiskinan. Perlis negeri siapa dia? Negeri siapa tuan sekalian? Negeri UMNO. Kedah 5.3, Sarawak 5.3, dan negeri paling tinggi kemiskinan di Malaysia ialah negeri Sabah 19.2. Tiba-tiba Najib pergi kecek di Najib kecek di Lahad Datu Sabah. Apa kata Najib? Negeri yang paling miskin ialah negeri Kelantan. Pelawak ke tak Najib? Pelawak ke tak pelawak? Tuan-tuan sekalian, ini dari sudut indeks kemiskinan. Baik, kita tengok pula dari sudut peluang kerja. Ramai pemimpin UMNO yang bila sebut Kelantan mundur, apa dia sebut? Oh, rakyat Kelantan berhijrah keluar negeri. Rakyat Kelantan tak ada dah dalam negeri ni, tubik luar habis. Tak ada peluang hijau di Kelantan. Semua pakai tubik luar. Kelantan tak ada hijau. Jolo kodok rakyat Kelantan tubik luar ramah. Saya petik pada malam ini buku Pelan Induk Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Buku ini tuan sekalian, Tok Guru balik ke pejabat. Tuan-tuan, dalam mesyuarat ECER, Wakil Kelantan Tok Guru Ni Aziz, Wakil Terengganu Datuk Seri Ahmad Said, Wakil Pahang Datuk Seri Anana Yaakob. Kalau MB tak dapat pergi, tidak ada wakil yang boleh mewakili Menteri Besar. Tok Guru pergi mesyuarat ECER di Putrajaya, bawa balik buku ini. Buku ini siapa yang keluarkan? Kerajaan Malaysia. Dalam buku ini ada statistik penghijrahan rakyat Kelantan. Tuan-tuan, tahun 2003 statistik terkini penghijrahan tuan-tuan sekalian. Tahun 2003 out migration, iaitu rakyat Kelantan yang keluar daripada Kelantan cari kerja keluar seramai 21,950 orang. Rakyat luar Kelantan yang datang daripada luar masuk ke Kelantan 24,460 orang. Maknanya apa dia? Yang keluar daripada Kelantan lebih sedikit daripada yang masuk ke Kelantan. Siapa yang kata? Buku Pelan Induk Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Kita buat bandingan di Pahang. Di Pahang, rakyat Pahang yang keluar daripada Pahang 23,410 orang. Lebih ramai daripada rakyat Kelantan yang keluar daripada Kelantan. Maknanya tuan-tuan sekalian, apa yang UMNO duk sibuk-sibuk Kelantan tak ada hijau? Kalau betul Kelantan tak ada hijau, bakpo seraman ni pakat mari ke Kelantan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam isu air, tuan-tuan, saya nak skip isu air ni. Yang penting bagi kita, bila kita baca utusan Malaysia, kena ingat sebahagian besar daripada apa yang dilaporkan oleh media UMNO ialah pelawak. Pelawak tuan sekalian. Sebab tu jangan baca utusan. Di di kampung saya beruk je baca utusan. Mana? We beruk je baca. Tak baca oleh kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, yang berikutnya saya nak jawab soalan tadi, iaitu isu lebuh raya. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Sebab tu kita cabar debat. Pimpinan UMNO, pimpinan kita cabar. Awang Adik cabar pimpinan UMNO Kelantan debat. Datuk Usyam cabar Datuk Awadik. Sampai sekarang tak sahut cabaran debat. Dan insya-Allah tuan sekalian, saya baru menerima minggu lepas, saya terima dokumen daripada saudara Rafizi. Ambil dokumen, kita nak jelaskan isu
Datuk Dr. Awang Adik salah guna kuasa yang dilakukan oleh beliau semasa beliau menjadi penolong Gubernur Bank Negara. Macam mana beliau telah mempunyai hubungan dengan sebuah syarikat yang mendapat kontrak mencetak sebanyak 100 juta wang wang RM2, wang RM2, RM2 sekeping RM2 ni. Bank negara bagi kontrak pada sebuah syarikat dan pemilik syarikat ni didapati membiayai pelancongan Datuk Dr. Awang Adik. Pemilik syarikat ini beli kereta Honda Civic kepada isteri kepada Datuk Dr. Awang Adik. Tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah satu lagi dokumen ada di tangan kita Pemuda PAS Kelantan, kita ada satu lagi dokumen salah guna kuasa Datuk Dr. Awang Adik Hussein yang didapati menerima deposit secara tetap ke dalam akaun beliau secara bulanan. InsyaAllah kita akan dedahkan 2-3 minggu lagi insyaAllah. Setuju ke tak setuju? Tuan-tuan sekalian, hak ni kita minta dia jawab hak ni je dulu. Dokumen ni je dulu tuan sekalian. Bakla ni tak jawab-jawab. Ini budaya pemimpin UMNO Kelantan. Nak debat macam mana? Najib sendiri takut nak debat. Bagi mereka, debat bukan budaya kita. Budaya kita ialah ni budaya kita. Tungging punggung budaya kita. Saya tengok gambar ni, saya ingat tengah rokok semaya ajak. Rupa-rupanya tungging punggung, tuan-tuan sekalian. Malu kita UMNO buat demonstrasi depan rumah Ambiga, tungging punggung. Mana maruah kita? Nak bercakap tentang politik, biar bercakap dengan hujah, bukan bercakap dengan budaya seperti ini. Orang tanya saya, ustaz, apa beza di antara dua gambar ni? Saya kata tak ada beza tuan sekarang. Hak atas dengan bawah tak ada beza. Yang beza sikit pun hak atas pakai seluar. Bukan kalau pecah seluar tu ada ekor, bukan. Ini budaya politik UMNO. Sebab tuan-tuan sekalian, bagi kita teruskan dengan matlamat kita insya-Allah. Dalam isu lebuh raya, saya nak sebut ringkas, insya-Allah lebuh raya ini dalam perancangan dan akan disiapkan. Orang UMNO buat nganyi kita dalam Facebook, dia bagi tahu kalau siap lebuh raya ni, dia nak lari atas lebuh raya ni sambil telanjang. Lah bila tak ada masalah, nanti kelih dah, nanti tengok. Insya-Allah tuan sekalian, doa kepada Allah Taala. Tok Guru buat semayajak. Alhamdulillah, kita buat kutipan derma, ramai yang bagi derma. Di Kuala Lumpur, Datuk di Kuala Lumpur pelakon seorang bagi derma ke Tok Guru. Bagi dalam duit, dalam sapu, bagi ke Tok Guru derma. Siapa dia ni tuan sekalian? Siapa dia? Ini namanya Mustafa Kamal. Stopa Kamal. Hak ni stopa juga tak pakai rawah ni. Bapa tak pakai, kerajaan negeri tidak mampu bina lebuh raya. Tuan-tuan, sebab tu bila kita buat projek ini UMNO kepanasan, dia mari jumpa Menteri Besar 3 minggu lepas, mari kocok pintu SUK. Saya keluar wakil Tok Guru, ambil hadiah yang dia nak bawa. Nak bina nak buat untuk lebuh raya. Saya terima, tuan-tuan tengok dalam buletin utama TV3. Saya senyap je. Dia bagi siku, bagi kereta tolak hak buruk, bagi kita, tuan-tuan sekalian, bagi kepada kerajaan negeri Kelantan. Sebab nak buat lebuh raya. Maaflah ustaz, pemimpin PAS kaya belaka, kami ni dah boleh bui dia. Wartawan tanya saya, lagu mana ustaz? Saya kata tak apa, kita terima dengan besar hati. Ini menunjukkan UMNO sokong lebuh raya. Soal dia nak bagi siku buruk ni, bahasa dia sebab tak ada pitih dia. Tuan-tuan, barang-barang seperti ini insya-Allah kita simpan. Esok-esok kita tayang di museum. Bagai lagu ni tidak nak buat lebuh raya tuan sekalian. Kalau nak buat lebuh raya, kita guna peralatan moden. Benda yang dia bagi ini untuk gali kubur. Kubur siapa kita nak gali? Kubur siapa dia? Kubur UMNO dan Barisan Nasional insya-Allah. Saya kira sekarang itu pada malam ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.